Beruap sejuknya. Afiq, sejuknya. Sejuknya. Sejuk sangat ni. Sejuk ke? Betul lah jaket. Kualiti udara dalaman memberikan kesan kepada kesihatan, keselesaan dan kebolehan untuk bekerja. Antara aspek yang mempengaruhi kualiti udara dalaman ialah suhu, kelembapan relatif, kulat, bakteria, pengudaraan yang tidak baik dan juga pendedahan kepada bahan kimia. Bekerja dalam suasana yang terlalu sejuk atau panas menyebabkan ketidakstabilan suhu dalam badan. Alat pendingin hawa yang digunakan dalam pejabat perlu diselaraskan suhunya agar kedinginan berada pada tahap yang optimum, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Namun bagaimana sekiranya keadaan ini di pejabat terlalu dingin? Bagaimana pekerja menyesuaikan diri dengan suhu tersebut? Suhu yang sesuai untuk saya yang selesa ya dalam 23 hingga ke 26 darjah Celsius. Kalau dekat tempat kerja suhu tu sejuk, saya akan naikkan suhu aircon untuk bagi badan saya selesa. Saya prefer 25 ke 26 lah. Dia tak terlalu sejuk dan dia tak terlalu panas. Kualiti udara dalaman yang tidak baik akan memberi kesan terhadap kesihatan seperti tindak balas alahan, masalah pernafasan, kerengsaan mata, sinusitis, bronkitis dan pneumonia. Terdapat juga individu yang gemar menurunkan suhu sehingga 16 darjah Celsius untuk mendapatkan suasana yang benar-benar sejuk. Memang sejuk, tetapi tanpa disedari, tindakan ini akan memberi kesan kepada penggunaan elektrik yang banyak. Tetapi jika di pejabat pada ketika itu ramai, kami akan merendahkan sedikit suhu lah untuk keselesaan bersama. Ini kerana jika suhu yang tidak sesuai kita gunakan pun akan meningkatkan penggunaan tenaga elektrik. Sebab kalau terlalu sejuk pun tak elok untuk kulit. Dia akan jadi kulit kita akan jadi kering, kita akan tekak kita kering yang boleh sesama. Kalau tak boleh juga, saya akan buat dengan gerakan fizikal. Contoh, saya akan buat macam ni. Okey, saya akan keluar, saya akan bergerak, saya akan minum air suam. Dan saya banyakkan aktiviti fizikal. Walaupun kat tempat kerja bukanlah banyak, tapi pergerakan yang banyak tu membuatkan badan kita akan panas sedikit. Di tempat kerja, memerlukan pengudaraan yang baik demi menjamin produktiviti yang optimum. Menerusi Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, suhu udara dengan julat boleh diterima adalah pada 23 hingga 26 darjah Celsius. Juga Saranan Tenaga Nasional Berhad TNB memadai dengan menggunakan suhu di antara 24 hingga 26 darjah Celsius sahaja kerana kesannya tetap sama, iaitu mampu menyejukkan sesuatu ruang untuk keselesaan pengguna. Langkah proaktif juga perlu diambil oleh pihak bertanggungjawab dalam memastikan jaminan kesihatan pekerja diberikan sebaiknya. Ya, itu dia laporan dan juga pandangan daripada orang ramai. Ini berkaitan dengan keadaan suhu yang sejuk. Tadi memang kita nampak pun betul. kan. Tapi itu memang betul tahu. Office kami itu memang sangat-sangat sejuk. Seperti mana anda nampak beruap di bahagian pintu tu. Dapat rasakan kesejukannya. Kadang-kadang kita rasa macam sejuk ni best bila cuaca panas. Ramai orang. Jadi suhu tu kita dapat yang sesuai. Dan dia akan jadi satu tu, situasi bila kita dah keluar ni, kat luar panas pula. Jadi untuk kita adapt dengan perubahan cuaca perubahan itu perubahan boleh suhu mengganggu kesihatan. Jadi sebab itulah kita nak bawakan kepada anda satu perbincangan ini dan kita nak mengalukan kehadiran Profesor Madya Dr. Muhammad Syahrul Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Sejuk ke tidak pada pagi ini? Sejuk. Okey. Kalau kategori di studio kami ni sesuai ataupun tidak dengan beberapa orang saja yang berada di sini? Masa saya first masuk tadi memang agak sejuk lah. Agak sejuk dengan pejabat saya di UKM. Sangat sejuk. Take note. Take note. Okey, kita bercerita tentang suhu yang paling sesuai. Tapi sebelum tu mungkin kita nak kenal pasti apakah yang perlu kita fahami dengan penggunaan pendingin hawa ini di tempat yang tertutup, di kawasan pejabat, rumah contohnya, bukan di kawasan yang lebih besar lah, untuk kesesuaiannya dengan badan kita untuk adaptasi suhu tersebut. Doktor mungkin nak kongsikan terlebih dahulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau nak tahu, mungkin kita tak alert pasal benda ni lah.
mengikut kajian, kita sebenarnya manusia ni dia spend 90 hingga 95% dalam sepanjang hidup dia berada di dalam indoor building. Okey. Maknanya di rumah, dalam kereta, di pejabat dan sebagainya. Jadi faktor-faktor yang boleh mengakibatkan kita sakit, kita dapat penyakit, semua boleh datang daripada kualiti udara dalaman. Termasuklah tadi indoor air quality, kemudian ventilation dan juga kita punya keselesaan kita lah. Dan bercakap tentang topik hari ini mengenai penghawa dingin kan. Jadi sebenarnya kalau kita pasang aircon terlampau sejuk dan terlampau panas, susah juga kan. Betul. Sebab lebih lagi kalau kita duduk ataupun bekerja di tempat-tempat yang ramai macam tadi dalam TV3 tadi, tadi slot tadi dia tunjuk macam pejabat dan ada ramai orang. Jadi ada yang nak sejuk, ada yang nak mungkin 16 degree. Susah nak selaraskan kan. Susah nak selaraskan. Jadi pendapat saya lah, aircon ni kalau ikut DOSH punya guideline, dia perlu antara 23 hingga 26. Maknanya suhu bilik lah. Itu yang optimum? Yang optimum. Okey. Dan dapat jimatkan tenaga. Sebab kalau kita reduce to 16, katakan, maknanya penggunaan elektrik dia lebih tinggi dan ini juga mengakibatkan sekarang ni orang bercakap tentang climate change, CO2, pembebasan karbon dioksida dan sebagainya. Jadi boleh datang daripada cara penggunaan kita ni lah. Ya, Doktor, tetapi kalau melihatkan kepada kuantiti pekerja yang berada dalam satu departmen itu, adakah itu juga perlu mainkan peranan dalam menentukan suhu optimum ini? Ya, boleh dikatakan macam tu. Kerana kira bila banyaknya pergerakan kan, jadi karbon dioksida kita akan hasilkan karbon dioksida kan. Kemudian ini akan mungkin akan menaikkan kelembapan suhu bilik. Tadi saya nampak tadi di video singkat tadi menunjukkan macam guideline daripada DOSH di antara 40 ke 70% humidity. So humidity ni sebenarnya pun dia memberikan impact kepada kita punya keselesaan lah. Kadang kita macam rasa macam peluh, rasa macam terasa dan sebagainya. Dan saya nak sharekan berkaitan dengan Six Syndrome Building ataupun SSB. Six Syndrome Building ni mungkin di Malaysia kita tak alert lagi lah, tapi di negara-negara maju mereka dah banyak buat kajian. Kerana SSB ni dia dapat menyebabkan kita rasa macam pening, rasa macam tak selesa, asma, macam tadi ada kulit tadi kan. So sebab kita tak tahu sebenarnya yang tu datang daripada ventilation dan kualiti udara dalaman sendiri. Cuma di Malaysia ni kita rasa macam pening-pening tu je. Kita tak tahu sebenarnya that is SSB punya inilah yang boleh mengganggu keselesaan pekerja. Okey, kadang-kadang bila kita masuk sesebuah bangunan tu, kita dapat rasakan bila pertama kali ataupun mungkin sepanjang malam tu pendingin hawa ianya ditutup dan kali pertama ia buka, dia akan mengeluarkan satu bau yang berbeza. Bau-bau yang macam mungkin ialah daripada sudut bangunan tu sendiri dan sebagainya. Kita sendiri bila masuk kadang-kadang bukannya bau pendingin hawa tersebut, tapi bau bangunan tu sendiri. Adakah ianya sebagai indikator menunjukkan kita punya pengudaraan di dalam bangunan itu tidak berapa bagus ataupun bagaimana perkongsian dari sudut itu? Okey, macam sekarang ni banyak aircon yang dia ada, kita boleh remote kan daripada kita punya apps. Biasanya dia sebuah company dia akan nasihatkan, okey, mungkin kita sebelum kita sampai rumah tu kita pasang dulu aircon. Okey, bagi dia start dulu bagi stable dan sebagainya. Kemudian mungkin lebih better macam itulah. Dan kadang-kadang macam saya juga dalam kereta, kadang saya pasang aircon, terus pasang aircon macam bau macam bau acidic. Ya, acidic punya bau tu yang mengganggu kita kan. Itu saya rasa merujuk juga kepada penyelenggaraan lah pada sistem hawa dingin tu. Betul. Doktor melihat kepada, kita nak melihat apa yang ingin dibawakan dalam angle perbincangan pada hari ini. Kualiti kerja itu. Adakah ianya akan mengganggu sekiranya suhu optimum itu tidak dipraktikkan? Sekiranya terlalu sejuk pun mungkin akan mengganggu. Sekiranya terlalu panas pun mungkin akan mengganggu. Hubung kaitnya di antara kedua-dua perkara ini, Doktor? Ya, memang akan terganggu lah. Memang confirm akan terganggu. Macam contoh kalau di pejabat saya pun, di rumah saya pun kadang kita rasa tak selesa. Dan kadang-kadang kalau kita nak buka aircon tinggi, kadang kita fikir 2-3 kali, alamak bil dan sebagainya kan. Tapi itulah, balik kepada soalan tadi, saya rasa memang dengan suhu yang tidak optimum, memang akan beri kesan kepada keselesaan. Dan bila berlakunya macam pening-pening dan rasa macam nak balik cepatlah, nak keluarlah daripada tempat ni, so secara langsung dia akan mengefekkan kita punya produktiviti pekerjaan. Jadi memang berkaitan dengan ni, dia agak subjektif. So mungkin kena majikan dan pekerja kena ambil tahulah. Dan macam di luar negara banyak mereka menggunakan sensor-sensor
untuk mengukur kualiti udara, suhu, kelembapan dan semua pekerja dia ada apps. So dia boleh alert kalau macam contoh suhu tu tinggi ataupun terlampau sejuk, dia akan alert, okey kita kena turunkan suhu atau sebagainya. Keluar kejap ke keluar sekejap, dapat fresh air. Sebenarnya satu lagi fresh air ni di dalam bangunan memang agak penting. Mungkin kalau contoh di TV3 tapi kat sini tak ada tingkap kan. Kalau ada di office ada tingkap, kita buka tingkap supaya udara daripada luar yang masuk juga. Dapat masuk, maknanya udara fresh lah. Udara segar masuk, dia akan macam dilutekan pollutants yang ada di dalam tu yang boleh efek kepada batuk-batuk, pening kepala dan sebagainya. Ada setengah daripada kita kan, kalau selalunya di pejabat lah, walaupun satu pejabat tu memang dah ada pendingin hawa, suhunya dah bersesuaian, tapi di meja-meja pun ada kipas-kipas kecil tu kan. Kipas-kipas yang hanyalah direct ke bahagian-bahagian muka dan tentu kadang-kadang nak buat kerja kan, duduk 3-4 jam sekali menghadap ke komputer riba. Apa kesannya penggunaan sekali pendingin hawa dan juga kipas yang digunakan dalam satu ruangan yang sama? Okey. Itulah kadang-kadang macam saya pun ada juga kawan, kadang saya sendiri kadang pasang aircon, lepas tu pasang kipas juga. Ya. Saya pun kadang-kadang begitu juga, tak tahu kenapa. Dah dua-dua macam tu, saya pun begitu jugalah. Pening kepala. Apa impact dia tu? Dia sebenarnya impact dia ialah kalau bagi saya rasa lebih udara dia lebih macam selerak, boleh distribute dengan cepat. Kalau macam aircon kadang-kadang kalau dia menghala ke arah kita, dia akan ke situ saja dan dia akan berselerak agak lambat sikit. So bila ada aircon ni dia akan selerak dengan cepat, so akan lebih sejuk dekat setiap kawasan, di dapur ke ataupun di living hall dan sebagainya. Tapi yalah, kita akan menambah sikitlah bil elektrik kerana kita menggunakan. Tapi kalau macam di pejabat, kalau kita pakai yang fan kecil tu yang berbateri, tidak mengganggu sangat kan. Tapi kesannya terhadap kesihatan ataupun badan, adakah kedua-duanya mengeluarkan benda yang boleh membahayakan ataupun bagaimana? Okey, yalah kalau terlampau sejuk, katakan kita 16 kan, mungkin ni balik pada UK kan. So macam dah edited kan dengan UK punya cuaca. So balik sini waktu dengan pasang 16 dan dengan lagi kipas dan sebagainya, so ia mungkin menyebabkan macam kita macam sesama, macam tu sesama, batuk dan sebagainya lah. Terlalu kering kan untuk badan. Humidity yang biasalah ya doktor. Okey doktor, saya tertarik bila doktor cakap tadi mungkin di luar negara penggunaannya adalah kita tahu sendiri berkaitan dengan keadaan suhu, mereka ada aplikasi dan sebagainya kan untuk kita tahu benda-benda macam tu. Kita sendiri yang alert dengan keadaan semasa, kita tahu kondisi badan kita. Di Malaysia mungkin perlu sebegitu untuk kita tahu. Kita tengok sekarang ni ni dah sejuk sangat dah untuk aku ni, aku kena keluar sekarang. Perlu kita sebegitu atau kita macam kita pakai je lah sweater selagi sedaya-daya tu, itulah kita. Kalau di UKM, kami di kumpulan penjaga kami membangunkan sensor cost efficient lah, ataupun cost sensor yang murah, supaya kita dapat bawa ke mana-mana. Daripada sini sensor ni kita boleh tahu suhu berapa, kelembapan berapa, lepas tu indoor air quality macam mana label dia, dan UKM pun kami ada beberapa yang pakar membuat apps. So kita akan akan sekalikan dengan apps supaya apps tu dapat memberitahu kita dan alert sekiranya berlaku macam mungkin contoh katakan macam ada kematian di dalam kenderaan seperti kes semalam kan. Itu adalah disebabkan keracunan karbon monoksida. Sebab karbon monoksida ni dia satu yang paling bahaya adalah dia tidak berbau, tidak berwarna dan kita tak sedar pun. Kadang kita bau dalam masa 3 minit kita dah meninggal lah. Jadi kita pengsan dan sebagainya. Jadi dengan adanya sensor yang murah, yang kecil, yang kita boleh letak dalam kenderaan. Sebab kes ni bagi saya, ingat tak dulu ada 5 orang wanita kan yang bukan kes pertama kali. Pertama dan di Malaysia ni kita tak boleh nak salahkan rakyat juga, mungkin sebab cuaca dan rasa macam kita tak apalah, kita rehat, kita ingat nak rehat, tapi disebabkan kita biarkan aircon dengan lama, dengan of course usia kenderaan yang agak lama dan dia boleh mengalami kebocoran dan akan menyebabkan lemas dan mati. Jadi kalau kita boleh membantu mereka ni dengan ada satu teknologi, sekarang pun orang bercakap tentang IoT, semua ada handphone, ada apps dan sebagainya. Jadi maybe boleh memberikan macam amaran awal kepada mereka, even bukan saja di dalam kereta, even di dalam makmal, di dalam office dan sebagainya. So saya rasa salah satu adalah konsep bandar pintar ataupun smart city ataupun peralatan yang smart ni dapat membantulah daripada perkara ini berlaku lah. Sebab di Malaysia ni memang agak
kita rasa kita ambil endah. Kita kadang-kadang kita rasa macam nak tinggalkan anak sekejap je. Betul? Betul. Dan menyebabkan kematian kepada anak tersebut dan sebagainya. Agak sedih lah. Sebab kita punya alert tentang ventilation dan IAQ ni, indoor air quality ni sangat masih di betul. rendah. Kita ambil mudah semata-mata kan. Betul kan? Maknanya kalau kita buka tingkap tu tidak ada apa kesan pun, tidak membantu pun. Okey, yang tu salah satu sebenarnya. Kita buka tingkap sikit. Tapi tetap ada risiko lah. Sebab karbon monoksida ni bila dia capai kepekatan macam contoh 70 ppm ataupun 4 per million. ppm ni adalah unit lah. So kalau kita dalam 70 ppm tu kita hidu, kita boleh mengalami macam pening. Kalau lebih 100, dalam beberapa saat akan meninggal. Dia cepatlah. Ya, yang paling bahaya dia tidak ada bau, ringan dan tidak berwarna kan. Maknanya kita tak dapat nak kesan. Kita rasa macam biasa je. Tak dapat nak kesan pun. Okey. Hanif, mungkin kita nak kongsikan juga bagaimana nasihat daripada doktor. Ramai yang bersama-sama dengan kami termasuk di live, bagaimana penggunaan ini juga alatan yang dihasilkan dan keperluannya kepada kita. Sambil-sambil tu, apakah tindakan yang terbaik kita sebagai individu untuk menjaga persekitaran suhu terutama sekali? Okey. Sebagai kesimpulan, kita sepatutnya ambil pengajaran daripada musim COVID tempoh hari, di mana musim COVID tu kita bercakap tentang airborne transmission, bakteria COVID sendiri. So ini menunjukkan kita perlu ambil berat tentang keadaan indoor air quality ataupun ventilation dalam kita punya persekitaran, especially dalam bangunan. Jadi kita kena alert, always alert, kerana pembunuh utama WHO telah statekan pencemaran udara dalaman ataupun luar ni adalah one of the top 5 killers in the world. Mungkin kita di Malaysia ni kita rasa macam kita tak kena pun. Tak ada apalah tu. Kadang-kadang disebabkan asma ni, kita ada penyakit asma juga boleh mendorong ke arah bahayalah. Jadi sebab pendapat saya kita kena alert lah berkaitan perkara ini. Baik. Okey, doktor, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Ini satu pencerahan sangat baik. Sekali lagi kita perkenalkan Profesor Madya Dr. Muhammad Syarul Muhammad Nazir, Pensyarah Kanan Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM, berkongsi dengan kita berkaitan dengan kualiti kerja, suhu penghawa dingin yang sesuai. Tahu suhu optimum anda, tahu apa batasan anda terhadap cuaca sebegini, keadaan suhu sebegini, insya-Allah nanti kita sama boleh melakukan kerja yang produktif ya.